Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Hari ini cikgu ada buat video, cikgu buat rakaman video, tetapi cikgu ada masalah teknikal di mana cikgu terpaksa padam semula dan buat semula disebabkan masalah teknikal. Jadi sepatutnya cikgu letak bahan ni secara dalam YouTube tapi disebabkan oleh masalah itu maka cikgu buat rekod semula dalam Google Meet. Jadi cikgu rekod semula dalam Google Meet. Jadi cikgu buat setting, cikgu buat layout dia, cikgu rasa sepatut buat full screen jadi cikgu tak pasti sama ada dia awak nampak full screen ke tak. Kalau cikgu buat full screen macam sama je, mungkin macam ni lah kita nampak masa dekat ni. Okey, cikgu nak testing. Okey. Kita tak dapat teruskan bersemuka, cikgu boleh cakap kita akan menghadapi peperiksaan akhir tahun bermula dengan 15 bulan 8. Formatnya tidak diketahui macam mana nak buat. Jadi kita tunggulah perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan dengan peperiksaan pertengahan tahun ini. Online ke, awak balik soalan ke, cikgu pun tak pasti. Okey, kita lihat soalan 12 Cikgu buat yang pantas-pantas lah cikgu kalau boleh. Cikgu tak nak buat ni. Cikgu nak buat pantas. Kita baca soalan terus buat. Rajah 10 menunjukkan pandangan hadapan bagi objek A. Lukiskan pandangan atas dan sisi kanan bagi objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Okey, kita tengok soalan ni objek A. Ini adalah rajah 10. Ini adalah pandangan hadapan. Ini adalah pandangan hadapan. Terus buat pandangan hadapan. Ini adalah sisi kanan. Ini adalah pandangan atas. So kita tahu ini adalah unjuran sudut pandangan yang ketiga. Sebab apa? Sebab sudut atas ni berada di atas. Kalau sudut atas, pandangan atas ni berada di bawah, kita panggil sudut pandangan yang pertama. Jadi ini kita kategorikan sebagai sudut pandangan yang pertama. Okey, bila dah kita tetapkan kat mana kedudukan pandangan kita dekat mana, kita boleh buat pembahagian, 4 pembahagian kertas lukisan kita ini berdasarkan kedudukan lukisan kita. So awak buat ni, bahagikan 4. Bahagikan 4 dan buat ada seletip ni, liat sikit dia punya ni ke foto ke tempat ni. Okey, bagi sudut tengah ni buat sudut 45 darjah. Ini adalah menggunakan sikuti Okey, dah lepas buat yang tu, kita buat garisan unjuran untuk kalau belah mengufuk kepada sisi kanan. Semua unjuran semua sudut yang ada, garisan yang melintang yang ada, kita unjurkan ke garisan ke pandangan sisi kanan. Kemudian semua sudut tegak dan juga bucu-bucu yang ada ni, ini adalah garisan tegak, hendaklah diunjurkan ke pandangan atas. Bucu dan juga semua garisan tegak bucu. Ada je nampak bucu, adanya nampak garisan tegak, awak unjurkan ke atas. Okey, ini ada satu tertinggal je, garisan mengufuk. Bucu sebelah sini.
Okey. Okey, kita tengok pada maklumat ni. Maklumat ni dia bagi maklumat untuk pandangan sisi kanan ke ataupun belah atas. Tengok maklumat yang dia bagi ni, maklumat ukuran ni 15, 25, 65. Dia bagi ni maklumat untuk apa? Pandangan atas ke pandangan sisi kanan. So kita boleh katakan ini dia bagi maklumat sisi kanan. So bila dia bagi maklumat sisi kanan, awak kena siapkan bahagian sisi kanan dulu. Lepas dah sisi kanan, barulah awak unjuk garisannya, kita selesaikan bahagian pandangan atas. Kalau soalan ini dia bagi maklumat untuk pandangan atas, so kita selesaikan yang pandangan atas, kemudian kita unjuran ni kita siapkan yang terakhir sekali ialah sisi kanan. Jadi ingat macam tu. Dah bahagi 4, dah buat garisan unjuran, kita tengok maklumatnya dekat mana. Sama ada dia bagi belah atas ke belah sisi kanan. Okey, lepas tu jangan lupa kita buat numbering. Kita buat sistem numbering lagi senang. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Okey, bila kita buat dah siap numbering, kita pindah pula numbering ni ke pandangan hadapan. So ini pandangan hadapan, bagaimanakah awak nak transferkan? Pandangan hadapan ni sepatutnya macam mana awak nampak? Pandangan hadapan, awak lorikkan kawasan yang sepatutnya nampak untuk pandangan hadapan. So awak lorikkan melekat. Awak peralatan melukis awak ni sebenarnya tidak boleh kotor, kena selalu bersihkan. Jadi awak lorikkan kawasan yang sepatutnya awak nampak pada pandangan hadapan. Lorikkan satu hala. Okey, kita Aida. Siapa ni masuk? Alia, Sumaya, Aida. Okey. Cikgu ni teruskan sebab kita dah lewat tadi, kita ada ni. So awak catch up lah yang mana tertinggal lah. Nanti video ni cikgu masukkan dalam YouTube lah. Lain cikgu ni slow, cikgu pun tak tahu macam mana awak boleh nampak ke tak video yang cikgu tunjuk ni. Okey, awak lorikkan bahagian yang awak nampak. Tenang macam ni. Mungkin dia agak melambatkan, tapi kaedah ni agak senang lah. Kalau awak contoh-contoh biasa pun boleh, tapi cikgu nak buat proper biar awak nampak apa yang sepatutnya. Okey, bahagian yang sudut tegak ni ialah bahagian yang lorik tegak-tegak ni ialah sepatutnya bahagian yang awak nampak. So awak transferkan numbering ni yang awak nampak pada sini ni 1, 4 kan. 2 tak nampak, 3 tak nampak, semua duduk belah belakang. Nombor 15 duduk belah belakang, nombor 18 ni awak tak nampak. So awak nampak 1, 4, 17, 18, 8, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bahagian yang awak nampak lah bahagian melorik. So awak transferkan kat gambar rajah A ni. 1, 4,
yang awak nampak. Lepas tu 17, 18, kan 18 tak nampak sebenarnya duduk belakang tu. Dia sebenarnya nampak 13. So awak nampak memang 18 je. 13 dengan 18 ni kongsi point. 18, 13 kongsi point. Lepas tu bawah ni 14. Sini 12. Ini 11. Ini 9. Ini 10. So awak transfer nombor-nombor yang ada kat sini ke pandangan hadapan. 7, 8 ini. Jadi 12 ni kongsi dengan 8. 12 tu kongsi dengan 8. 1 ni kongsi dengan 2. 4 kongsi dengan 3. Lepas tu 17 kongsi dengan 16. Poin yang sama. 17 dengan 18. 14 kongsi dengan 15. 14 dengan 15 tu poin yang sama. Cikgu nak tengok belakang pada video. Lambat video ni. Cikgu nak setting lah bagi dia. Tak nampak lah. Takut tak HD. Cikgu tukarlah setting ni, lambat sangat lah. Setting. Jadikan dia ni. Jadikan dia 30. Media, apply. Okey. Angkat sikit. Sama je. Bolehlah. Macam lambat lah. Cikgu cakap dia gambar dia tu ke mana-mana pergi. Ini pun macam sama juga ni. Memang slow sikit lah. Line ni teruk lah. Tahu lah apa dia. Okey. So kita buat numbering ni. So kita tahulah. Untuk garisan yang ke atas ni, apakah nombor yang ada sepanjang ni? So awak ikut susunan. Ikut susunan ni daripada bawah lah. Daripada bawah 10, 9, 6, 2, 1 kan. 1, 2 sepatutnya. 1 dulu baru jumpa 2. Betul kat belakang. 1 baru jumpa 2. Ni 4 dulu baru jumpa 3. Yang ni 11, 12, 8, 7 kan. Ini 15, 14, 13, 18, 17, 18. So setiap garisan ni dia bawa nombor dia sendiri. Begitu juga dengan garisan yang ni. Garisan yang ni pun sama, dia bawa nombor dia sama. So sini 1, 2, 1, 2, 4, 3. Yang ni bawa nombor 17 dengan 16. Yang ni bawa nombor 6 dengan 7. Yang ni bawa 9, 12, 8, 13, 18. Yang ni bawa 10, 11, 14, 15 kan. Jadi kita tahu garisan ni bawa nombor apa. Okey, dah siap yang tu transfer yang tu. Kita ada maklumat yang belah sisi kanan. So kita letakkan yang bahagian sisi kanan tu. So kita ambil satu garisan. Tentukan kedudukan dia. Tunjuk kat sini. Guna ni. So daripada hujung sekali sisi kanan ni, apa yang sepatutnya kita nampak? Sepatutnya kita nampak ni, kita lorikkan mengiring. Kita lorikkan dia mengiring. Sepatut apa yang nampak tu kita lorikkan mengiring macam ni. Ini adalah bahagian sisi kanan, sepatutnya dia nampak dulu apa dia. Kita kena siapkan sisi kanan ni sebab apa? Dia bagi maklumat yang sisi kanan. Jadi nampak yang ni dulu.
Ni sisi kanan ni nampak yang ni. Ini pun nampak juga daripada sisi kanan. Apa lagi dia nampak sisi kanan? Yang ni pun dia nampak juga sisi kanan. Macam nak sama dengan bahagian pandangan hadapan tapi tak sama. Contohnya yang ni tak nampak, yang ni tak nampak kan. Dia nampak yang ini, yang ini, yang ini. So kita buat yang tepi dulu. Yang 11, 12, 9, 6. Yang tepi sekali kan. Kita kena anggap kita duduk kat sini. Ini kan pandangan mata kita. Kita kena anggap macam tu. Kena anggap macam tu. Okey. So kita kena ambil sudut ni yang tepi sekali, kita duduk belah sini. So kita akan nampak di hujung sekali apa dia. Katalah kita nampak gini 11. Okay? Kita mula hujung sekali, sudut yang bawah sekali, sini adalah 11. 11 pergi jumpa 12. Macam mana kita nak tahu 11 kat sini? Kita tengok sepanjang garisan ni ada nombor 11. Hujung sekali. Nombor 11. Lepas 12, kena jumpa 12. So, kita cari nombor 12 kat mana. So, kita tahu sini satu, kita tahu kat atas satu. Berdasarkan yang ini, gambar rajah ni. Dia straight ke atas. 12 straight ke atas. So, kita tahu memang ini adalah 12. Sebab ini adalah garisan 12. Lepas tu 9. 9 sini adalah titik yang sama. 12, 9. Dia adalah kongsi titik yang sama. 12 dengan 9. Lepas 9 jumpa 6. So kat atas ni mestilah 6. Sebab garisan atas ni adalah kuncuran dia ada 6 kat sini. Ada 6. So sini adalah 6. Lepas jam dia akan jumpa 7 kat sini. Sebab di kawasan Belorek ni kan 6, 7. 7 kat mana? 7 pada garisan yang sama. 6, 7 garisan yang sama. So berapa luas dia? Berapa luas dia? So ini kita kena kira matematik. Iaitu 65 tolak dengan tebal plat ni, iaitu 15. Jadi 65 tolak dengan 15. Jadi jawapan dia adalah 50 cm. So kita cari 50 cm. Cari 50 cm. Ini adalah 50 cm. So daripada 6, 50 cm. So 50 cm duduk dekat sini. Ini adalah nombor 7. Sebab dia adalah 50 cm. Bawah 7 ni ada 8. So kita bergerak ke bawah guna sisiku T, bergerak ke bawah. Ini adalah 8. Kedudukan dia adalah sama unjuran dekat garisan yang 8. Jadi kita dapat 6, 7, 8 kat sini. 7, 8. 8 ni pula dia kongsi kedudukan dengan 18. Nampak tak? 8, 18. Dia kongsi kedudukan dengan 18. 13, 14 ni macam mana kedudukan dia? Kalau awak tengok kat sini, kedudukan 13, 14 adalah 25. Maksudnya 65 tolak dengan 25. Sama dengan 40 lah. Sama dengan 40. Jadi jarak 12 hingga 13 ni, 12 hingga 13 kat mana titik 13? Di atas garisan ni. Berapa jarak dia adalah 40. So kita ukur 4 cm. 4 cm. Ambil ukuran 4 cm. So tandakan 4 cm. 4 cm dekat sini. Sini adalah nombor 13. Bawah daripada 13 ni adalah 14. Bawah 13 adalah 14. Ni adalah 14. Tengok tak? Ada nombor ni ada nombor
garisan ni ada nombor 14. So kita tahu ini 14 berada di atas sini. So kita dah dapat dah nombor 11, nombor 14, nombor 15 kat mana nombor 15? Nombor 15 jarak antara 11 hingga 15 adalah 65. 65. So kita ukur lagi sekali 65, 6.5, 65. Okey, 65 daripada 11. So kedudukan yang ini, kedudukan 65 ni, saya ingat ini adalah nombor 15. Itu 65. So 15, 14, 3 ni adalah satah yang sama. So tarik je sampai satah yang sama, sampai ke atas. Ni kan satah yang sama, ni nombor 3, ni nombor 3 ni. Sampai nombor 3 ke atas. Nombor 3 jumpa nombor 4. Nombor 4 ni setara dengan 17. Dengan 17, sorry. 17. Okey, 7 dengan 17 sama kedudukan dia. Sama. Ya, cuba tengok. 17 kat atas ni, 7 kat sini. 7, 17 dia sama tebal, tetapi lain kedudukan. So, kedudukan 17 dekat sini, garisan ni. So, awak tarik ni sampai 17. Ini adalah 17. Lepas 17 awak tarik sampai atas lagi, awak akan jumpa 4. Jadi ini adalah 4. 4, 3, 16. 16 duduk dekat sini. Ini 16. 4, 3, 16 pergi pada 15. 15 kat bawah. So kalau kita boleh lukis keseluruhan lukisan yang sepatutnya awak nampak berdasarkan kawasan yang berlorik ni, awak jelaskan garisan-garisan yang ada ni. 15, 14, 11. 18, 13, 12. 18, 13, 12. 18, 13, 12. 8, 9. 8, 9 garis yang sama. 8, 9. Lepas tu 7, 6. 7, 6. 7, 6. 5 kongsi. 5 dengan 7 kongsi titik yang sama. 5, 7 kongsi titik yang sama. Lepas tu 5 ni pergi naik sampai ke 1. 5 ke 1. Tengah jalan ni jumpa 17, 16. So buat garisan 17, 16. Ni 17, 16 buat garisan. 4 ni kongsi dengan 1. 3 ni kongsi dengan 2. Jadi kita boleh dapat semua garisan yang berlorik ni telah dipindahkan ke sisi kanan. Kalau dah berjaya pindah, ya betul lah. Jadi ada garisan-garisan yang macam garisan binaan. Ini garisan binaan je kan. Yang melalui tengah-tengah ni awak padam lah garisan tu. Kalau tidak nanti, tapi pemeriksa boleh faham ini adalah garisan binaan, bukan garisan objek kan. Jadi memang dalam lukisan kejuruteraan kita ada dua jenis garisan, iaitu garisan binaan dan juga garisan objek. Garisan binaan adalah garisan yang kita nampak garisan semasa kita buat proses mencari garis-garis tersebut. Jadi memang sepatutnya diwujudlah. Kalau tak ada macam mana nak bagi markah, sebab jalan markah kita ialah berdasarkan proses mencari garis tu. Okey, dah siap yang sisi kanan, siap dengan hadapan. So bila dah siap ini awak nak cari yang belah atas pula. So daripada sini awak boleh cari garisan unjuran lah. Garisan unjuran. Garisan unjuran. Awak kunci awak punya sisi kuti awak ni. So awak cari garisan unjuran ni. Yang mana yang ada kat sini, yang jenis menegak ni, awak unjurkan dia ke atas. Unjurkan ke atas. Macam lagi dia punya ni, tak tahu. Tak sama macam asal. Okey tadi .
So kita tahulah bila kita unjur macam ni, kemudian dah sampai kat tengah ni garis sudut yang ni, awak unjurkan dia secara melintang pula. Setiap yang ada titik-titik ni awak unjurkan secara melintang. Okey, jadi setiap ini awak tahu apakah garisan ni yang dia bawa bersama dengan titik. Dia garisan ni dia bawa titik sekali, titik 6, 12, 9, 11. Kan? Yang ni, garisan ni dia bawa titik apa? Garisan ni dia bawa titik apa? Dia bawa titik 13 dan juga 14. Garisan ni dia bawa titik 4, 1, 17, 7, 5, 8, 18. Ni dia bawa. Yang ni pula bawa titik apa? Dia bawa 3, 2, 10, 15. Ni sepanjang garisan ni. Sepanjang garisan ni dia bawa titik apa? So kita tahu dia bawa titik apa. So pandangan atas pula. Sepatutnya pandangan atas ialah bahagian yang kosong ni. Ni kosong, kosong, kosong. Ada lagi tak sepatutnya awak nampak? Ya, ada. Itu yang ini. Sepatutnya awak nampak daripada atas juga. So nampak tak? Dia kosong, kosong, kosong sini, kosong sini. Ini sepatutnya dia nampak di belah atas. Di pandangan belah atas awak macam mana? So awak anggap yang ni paling tepi sekali. Yang ni, yang 9, 12. So awak bentukkan satu garisan untuk bahagian tepi ni. Okey, sebagai sempadan dia. So kita tengok, katalah awak nak ambil nombor 11 dulu kan daripada tepi sana. So awak tengok kedudukan nombor 11 ni kat mana? Titik nombor 11 ni. Atau 12 kan kita nampak daripada atas. 12 kita nampak 12 tu kan. 12 kat mana kita nak ambil? So awak cari nombor 12 kat mana? Okey ni titik dia. Itu 12 kat sini garisan dia. Patah balik sini. Kita cari apakah 12 yang ada kat sini. So kita nampak kat sini 12. So kita unjurkan. So kita dapati 12 dia bersilang dekat sini. Itu 12. 9 kat mana pula? 9 awak cari ni garisan nombor 9. Ini garisan nombor 9 daripada belah sini. So tengok kat mana dia bercantum. Dia bercantum dekat sini. Ini nombor 9. Apa lagi? Nombor 13. Nombor 13 dekat sini. Ini nombor 13. Nombor 13 dekat sini. Sini. Ni kan? Ini 13. So dia bergerak. Ni kan nombor 13 kan? Ni 13. Ni 13. Dia bergerak. Sini adalah persilangan nombor 13. Apa lagi nombor? 18. 18. Ini dia punya garisan 18. Ini garisan 18 dekat sini. So sini adalah 18. Ini nombor 18. Apa lagi awak nampak? Sepatutnya 8 ya. Awak sepatut nampak 8. Cari nombor 8. Nombor 8 dekat sini. Ini nombor 8. Ini nombor 8 ni. Dia cari, awak cari kat bawah ni. Ini adalah nombor 8. Ini 8 ni. Naik ke atas. Jumpa nombor 8. 7, 8 kongsi tempat yang sama. 7, 8 kongsi tempat yang sama. Lepas tu cari apa? Nombor 5. Mana nombor 5? Ni garisan nombor 5. 5. Nombor 5 kat sini ialah nombor 5 kat sini. Sepatut dia kongsi 5 dengan 6 lah. 5 dengan 6. Sepatut 5 dekat sini. Ni 5, 6. Kan 6 pandangan depan, 6 bawah dia ada 5. So 5 dekat sini. 5 dekat sini 1, dekat sini 1. So 5 dekat sini. Nombor 9 ni kongsi dengan nombor 6 dan nombor 10. 9, 6, 10. 6 pun dekat sini juga. Apa lagi yang sepatut nampak? Iaitu belah sini. 1, 2, 3, 4, 17, 16 sepatut nampak. So cari nombor 1. Nombor 1 dekat mana? Nombor 1 dekat sini. Ini nombor 1 ni kongsi dengan 4. Ni 4 nombor 1 kan. Ini nombor 1. Ni garisan dia jumpa dengan 1 sini. Jadi 5, 1 tempat yang sama. 5, 1 tempat yang sama. Nombor 2. Nombor 2 sini. Ni garisan nombor 2.
bergerak pada sini. Ni nombor 2 kat sini. So dia bergerak jumpa sini. Sini adalah nombor 2. Nombor 3 sini, nombor 3. 3 ni 3, garisan 3, sini nombor 3. Cari titik persilangan dia. 4 mana? Nombor 4 garisan di sini, 4 sini. So ni nombor 4, cari titik persilangan ya. 17, 16. Kat mana cari 17, 16? 17 sini, 16 sini ya. 17, 16 dia bergerak jumpa dekat sini. Ini ada 16, sini adalah kedudukan 17. 7 salah. 18 ujung. 17 sinilah, sorry. Ni 17 ni kat 17 kat sini. Ini 17 sini kan. So sepatutnya 17 sini ya. So 17 18 adalah titik yang sama. 17 18 adalah titik yang sama. 4 3 7 tak adalah. 4 3 sebenarnya ini tak adalah. Lepas tu 16 ni nombor dia 16. Jumpa 16 kat sini. Ini adalah 16. So kalau lengkap dah 4 3 17 18. Ini nombor berapa ni? Nombor 11. Salah ni tak ada. Tak ada apa. Dia setakat sini iaitu 6 dengan 7 sama kat sini. Tak ada tambah-tambahan dah. Satu titik je kat sini. So bila dah dapat yang tu, awak dah dapat lah lengkap kan? Tengok nombor 9, 12, 13, 18, 8. Jadi awak sambung-sambung. Sambung titik ni 11, 12, pergi kepada 13, pergi pada 8, pada 18, pergi pada 8, pergi pada 8, daripada 8 pergi kepada 9. Jadi bentuk dia macam ni. Lepas tu 6 7 5. 6 7 5. 6 5 1 2 sambung terus. 6 5 1 2. 1 2 3 16. 1 2 1 3 16. 1 2 3 16. Lepas tu ada satu garisan lagi 4 3. So ni garisan 4 3. Lepas tu garisan 16 17. 16 17. Okey. Okey. Maka selesailah lukisan untuk nombor 12. Kita pergi kepada nombor 13 pula. Tak boleh berhenti lama-lama, masa sangat mencemburui kita. Okey, kita pergi kepada nombor 13 pula. 13 cakap 11, rajah 11 kat bawah ni adalah pandangan hadapan bagi objek A. Lukiskan pandangan atas dan sisi kanan. Ni adalah pandangan hadapan. Dia suruh lukis sisi kanan dan juga atas. Jadi kita tahu ini dah sudut unjuran yang pertama. Lepas tu teruslah boleh buat, bahagikan lukisan awak ni kepada 4 bahagian, 4 pandangan. 4 bahagian sebenarnya untuk 3 pandangan.
Ada nak masuk ke? Biasanya dia auto masuk ke? Okey. Salah. Terus buat unjuran unjuran bagi bahagian garisan yang melintang, buatlah unjuran untuk melintang. Tengah kan confused pula. Okey, yang menegak buat ke menegak ke atas. Garisan menegak buat menegak ke atas. Okey, bila ini maklumat ni dia bagi untuk pandangan atas. Dia bagi lebar ni. Ini adalah maklumat untuk pandangan atas. 50 ni adalah untuk maklumat belah atas. Bukan untuk pandangan sisi kanan. Bukan. Ini adalah maklumat belah atas. Dia bukan bagi maklumat sisi kanan. Kena pasti. Apakah maklumat ni? Untuk pandangan atas ke pandangan bawah? Pandangan sisi kanan. Jadi awak kena pasti. Bukan kena pasti. Awak kena tahulah maksudnya. Oh, ini maklumat untuk pandangan atas ni. Oh, ini maklumat untuk pandangan hadapan. Ini adalah pandangan untuk sisi kanan. Awak kena pasti. Kena pasti. Ini maklumat untuk apa? So, yang ini maklumat adalah untuk pandangan atas. So, awak kena siapkan pandangan atas, barulah buat sisi kanan. Buat pandangan atas. So, pandangan atas, kita buat labeling dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kita masukkan label ini dekat sini. Apa yang kita nampak di pandangan hadapan. Pandangan hadapan sepatutnya awak nampak yang ni lah. Cikgu bahagian lorik. Dan juga mesti nampak semua ni. Ini pun nampak juga. Ini pun nampak juga. Ini adalah pandangan hadapan. Awak duduk kat sini, apa yang awak nampak. So, awak transferkan semua bahagian nampak ni ke sini berdasarkan dia punya abjad. So, awak nampak 6, 7, 4, 5. Letak nombor ni kat bawah. 4, 5, 3, 8, 9, 10, 11. Berdasarkan yang ni awak transfer masuk sini. Cuma dekat 4 ni belakang dia ada apa? Ada 1. 3 belakang dia ada 2. 9 belakang dia tak ada apalah. 3, 5 tak ada. Tak ada belakang-belakang. Tak ada belakang-belakang. So sepanjang garisan ni awak tahu awak bawa nombor apa. Macam ni 6, 7. Yang ni awak bawa 5, 1, 4. Yang ni 8, 9, 3, 2. Yang ni 11, 10. Yang ni garisan ni awak bawa nombor 4, 1, 3, 2. Yang ini 9, 10. Yang ni 6, 5. Yang ni 7, 8, 11. So awak tahu garisan ni bawa nombor apa. So selesaikan yang belah atas tu. Sebab maklumat dia bagi belah atas. So kita tetapkan sempadan dia. Kita mula buat yang ni. Sempadan dia. Sepanjang garisan ni. Kita buat yang atas. Okey, yang atas sepatutnya awak nampak apa? Sepatutnya yang ni. Yang kawasan Cikgu Lorik. Yang atas. Sepatutnya awak nampak yang ni lah. Yang bahagian atas.
Jadi belah atas ni sepatutnya nampak yang ini. Dan juga yang ini pun sepatutnya awak nampak. Yang ini pun awak nampak juga belah atas. Sebab dia bentuk kon kan, bentuk macam piramid. Bila kita balik-balik macam mana pun, dia akan nampak. Sebab dia ada besar kecil. Dia tilus. Jadi nampak. 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10, 11, 8 ni memang nampak daripada atas. So mesti ada nampak belah atas. Okey, okey, kita buat yang belah bawah dulu. Bila bawah pandangan atas kita kat sini, so awak nampak belah tepi yang bawah ni adalah 6, 5, 4, 3 dulu. So 6 kat bucu belah atas ni awak nampak sini 6. 6. Ni garisan nombor 6 ni. 6 ni awak nampak dulu. Ni nombor 6. Lepas 6 awak nampak 5. So pergi nombor 5. Ni nombor 5. So lepas 5 ni awak kongsi 4 yang belah atas. Nampak 4 dulu baru 5. So 4 dulu baru 5. Lepas tu pergi kepada 3. So 3 dekat sini. 3 ni kongsi tempat dengan 8. Lepas tu lepas 8 ada lagi tak? Tak ada dah. Dia stop sampai sini saja. Untuk belah ni dia stop sampai sini saja. Sampai nombor 8. Itu je awak nampak daripada atas. Lepas tu 6 sampai ke bucu belah sana tu berapa? 6 sampai ke bucu belah sana ni berapa? So kat sini dia dah nyatakan dia adalah 50. So 50 awak ukur 50. Ambil 50 cm, 5 cm atau 50 mm. Daripada 6 ni, ini adalah 50 cm. So ujung belah sana ni adalah 50 cm yang awak tak nampak. Lepas 50 cm ni awak akan nampak 1, 2. 50 cm ni awak akan nampak 1, 2. Lepas tu 2 kongsi sebab tentu nampak nombor 10. Lepas 10 nampak nombor 11. Nampak tak? 1, 2, 9, 10, 11. Ini yang awak tak nampak dua belah sana. Sebab tak nampak. Tapi kedudukan dia inilah. Lepas tu 1. Ini nombor 1. Betul lah. 4, 1. Lepas tu 2 kat sini. Lepas tu nombor 10. Nombor 10. 10 dengan 11 kongsi tempat yang sama. Nombor 2 dengan kongsi tempat nombor dengan 9. 2 dengan 9 kongsi yang sama. 10, 11 kongsi tempat yang sama. So, awak cantumkan garisan berdasarkan daripada pandangan atas ni, iaitu 6 dengan belah sana. So, awak jelaskan dia punya garisan. Jelaskan garisan. 6 belah sana yang tak nampak tapi patutnya ada. Lepas tu 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 3, 10 dengan 8. 10 dengan 8 kat sini. So awak nampak belah atas macam inilah bentuk dia. Macam inilah bentuk dia. Nampak belah atas macam inilah bentuk dia. So awak unjurkan pandangan awak ni ke sudut 45. So bawa pandangan awak ni, semua garisan ni. Ada 2 garisan saja nak cikgu nampak kat sini. Bawa dia ke pandangan sisi kanan. Macam tu je. So kita tahu sepanjang garisan ni dia bawa nombor 1, 2, 9, 10, 11. Sepanjang garisan ni dia buat nombor 6, 4, 5, 3, 8. So cari titik persilangan dia. So kita kena pasti daripada pandangan sisi kanan ni awak berdiri kat sini.
Apa yang awak nampak? So kita nampak bahagian yang kosong. Ini kosong, tak nampak. Yang nampak, yang lain awak tak nampak lah. Yang nombor 8, 9, 10 ni nampak. Jadi ni pun nampak juga. So kita kena padam lah. So bahagian pandangan sisi kanan awak nampak yang ini, nampak yang ini. Yang ini pun macam tak nampak lah yang ni. Maksudnya yang ini tak nampak. Ini awak kena lorekkan. Ini tak nampak. Awak nampak yang ini dengan yang ini je. Yang ini tak nampak. Sebab dia sama satah dengan pandangan awak. So awak nampak 8, 3, 2, 9. So kita cari kena pasti 8 kat mana? Ini garisan 8 kat sini. Ini 8. 8. Cari kat sini nombor 8. Ini 8 kat sini. So kita tahu sini adalah 8. Lepas tu 3. 3 kat mana? 3 garisan 3 kat sini. Satu lagi 3 kat sini. Ini adalah 3. Lepas tu nombor 2. Nombor 2 sini. Kemudian 2 yang belah sini ialah sini. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Dia berjumpa dekat sini. Nombor 9. 9 sini. 9 sini. So dia bergerak sini. Ini adalah nombor 9. 9 kongsi kedudukan dengan nombor 10. 10, 11, 11 dekat sini. Ini 11. Garisan 11. Ini 11. So 11 dekat sini. So nampak tak? 8, 10, 11. 8, 10, 11. 8, 9. 8, 9, 2, 3, 8 balik. Jadi awak bina garisan objek mengikut pandangan sisi kanan. Jadi belah sisi kanan awak nampak macam ni je. Pandangan ini je sisi kanan. Okey. Faham tak? Kita buat lagi sekali. Lagi sekali kita buat contoh yang lain pula. Masa pukul, alamak koyak dah. Masa dah pukul 12 suku. Boleh lanjut sampai pukul 1. Kan? Kita dah lewat dah ni. Patut dah habis dah silibus. Dah berapa orang masuk tengok? 7. Siapa ada? Aida ada, Ain Zafikah, Ilian, Sumayyah, Nurin. Budak lelaki tak ada. Mana budak lelaki? Biasa ada kedatangan. Mana kedatangan ni? Google Meet attendance. Meet auto join. Lepas tu attendance pasal Google Meet dah ada dah. Attendance spot. Ya, cikgu ambil attendance. Cikgu lupa. Okey. Kita buat soalan nombor 14 pula. Cikgu ingat nak ajar dimensi ke ni? Tapi minggu depan lah. Okey, kita tengok soalan nombor 14.
Rajah 12 menunjukkan pandangan hadapan bagi objek A, lukiskan pandangan atas dan sisi kanan. Dia bagi kat sini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Lukiskan pandangan atas dan sisi kiri. Segi pandangan atas dan juga sisi kiri. Kita lukis siap-siap. Ini adalah pandangan hadapan. Ini adalah pandangan sisi kiri. Ini adalah pandangan atas. Nanti kita lukis lagi. So ini kita duduk kat sini sekarang ni. Pandangan hadapan. Pandangan hadapan tak semestinya duduk kat sini. Ini hadapan. Tak. Kita ikut soalan lah. Kalau soalan kata ini hadapan, ini adalah sisi kiri. Kalau ini hadapan, ini adalah sisi kanan. Yang atas tetap macam tu. Itu adalah sudut pandangan ketiga. Unjuran sudut pandang yang ketiga. Kalau pertama lah. Ini adalah sudut pandangan yang ketiga. Okey, seperti biasa cikgu cakap tadi, awak kena bahagikan lukisan awak ni kepada 4 bahagian. Terus buat sudut 45. Pandangan atas kat sini, sudut 45 dekat sana lah. Jangan silap pula. Sebab pandangan atas duduk dekat sini. Ni pandangan hadapan. Bukan pandangan hadapan sini, sisi kiri kat sini, lepas tu pandangan atas kat sini. Tak. Pandangan atas, pandangan hadapan, hadapan mesti dipairkan dengan atas. Baru masuk pada sisi. Jangan buat ini pandangan hadapan cikgu. Saya nak buat sisi kiri. Sisi kiri ni dia punya ni atas. Atas dia adalah pandangan atas. Tak. Dia mesti ikut dia punya turutan. Iaitu pandangan hadapan dia punya pasangan dia mesti atas. Ke atas. Jangan buat undang-undang sendirilah. Undang-undang dia memang macam tu. Perlembagaan dia memang macam tu. So awak buat garisan unjuran. Garisan unjuran. Untuk setiap garisan yang tegak ni, untuk garisan mengufuk ke kawasan ufuk, lekat-lekat. Untuk garisan menegak, mestilah awak tegakkan ke atas. Termasuklah bucu-bucu yang ada. Ini ada bucu kat sini. Kena naikkan dia ke atas. Untuk pandangan atas. Okey, dasar yang tu barulah awak tengok maklumat apa dia bagi. Contoh kat sini, dia bagi maklumat di bahagian sekejap cikgu tengok apa dia bagi maklumat ni. 50. Dia bagi maklumat atas. Sebab apa cikgu kata dia bagi maklumat atas? Sebab melalui maklumat yang ada ni kita boleh settlekan bahagian atas dulu. Kita tak boleh settlekan bahagian pandangan sisi kiri. Sebab apa kita tak tahu? Jarak ni tahu kan? Kita tak tahu. Antara jarak ni dengan jarak ni kita tak tahu. Dia tak bagi tahu. Kan daripada ni, jarak ni dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Jadi kita start lah. Lepas tu pula jarak ni boleh tahu dekat sini. Macam boleh buat dua-dua lah ni. Yang ini tahu. Yang ini maklumat apa dia bagi. Kita kena pastilah. Kena fikir sikit. Jadi cikgu rasalah soalan ni dia boleh mana-mana. Awak nak selesaikan atas dulu boleh. Nak selesai sisi kanan tu pun boleh. Sebab apa? Dia ada maklumat. Ini boleh
dipairkan dengan, boleh dipasarkan dengan maklumat ni, awak boleh pilih yang mana satu yang awak nak. Katalah awak nak pilih, cikgu saya nak buat sisi kiri dulu, boleh? Buat sisi kiri. Sebab semua ukurannya dah ada. Bolehlah bantu awak untuk buat sisi kiri, barulah kita settlekan di bahagian atas. Cikgu saya nak buat atas dulu lah. Pun boleh juga. Sebab kita boleh tahu dia punya jarak dia ni. Boleh. Maksudnya kita boleh buat. So ikut mana awak, ikut awak rasa selesa lah. Bagi cikgu selesa kita buat sisi kiri dulu. Cikgu selesa buat sisi kiri dulu. Okey, lepas tu kita buat numbering lah. Supaya kita tahu kat mana titik persilangan dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam tak best lah cikgu ni susun ni. Cikgu suka ikut turutan. 1. Kita buat depan dulu lah senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada tak bucu yang tertinggal? Tak ada. So kita bawa, sepatutnya pandangan hadapan ni sepatutnya apa awak nampak? So awak nampak yang ni dulu. Ini pandangan hadapan. Awak nampak ini. Nampak ini. Pandangan hadapan nampak ini. Nampak ini. Dan nampak ini. Yang lain awak tak nampak. Katak penyek. Penyek kan ini awak nampak. Yang bahagian cikgu Lohrik ni. So kita pindahkan numbering ni. 1, 7. 1, 7. 5, 6. 5, 6. 9, 8. 9, 8. Bukan 9, 4 sorry. 4, 8. 4, 8. Lepas tu 4 jumpa dengan 3. 3 jumpa dengan 11. 11 jumpa dengan 9. 9 kedudukan yang sama dengan 8. Lepas tu 10. Ini lepas awak pindahlah daripada sini ke sini. So settlekan di belah sisi kiri dulu. Sisi kiri dulu. So buat garisan yang sepadan ni. Garisan yang belah tepi dulu. Objek tepi dulu. So objek tepi daripada pandangan sisi kanan. Awak nampak yang nombor 11, 13 dulu kan. So 11. So yang ini awak tahulah garisan-garisan ini mewakili garisan apa. Sepanjang garisan yang apa. Kat sini nombor 11. 11 duduk dekat sini. 11. 13 duduk dekat 3 duduk dekat sini. 4 macam mana cari 4 ataupun awak cari 2 dulu. 2 3 kepada 2 garisan yang sama. Garisan yang sama kat sini pandangan hadapan 3 dengan 2. 3 dengan 2. 4, 5, 1. 9 dengan 8. 6, 7. Okey. 3 dengan 2. So 3, 2 garisan yang sama. 2 tu nak dekat mana kedudukan dia? Awak tengok jarak ni adalah 65. 65. So cari 65. Ini adalah nombor 2. 2 naik ke 1. Berapa tinggi dia? Tengok pada sini. Inilah tinggi 1. Ini adalah kedudukan nombor 1. Sama aras dengan 2. Sama aras dengan 2. Ini adalah 1. 1 pergi kepada nombor 5. Kat mana cari 5? Kita tahu sepanjang garisan ni adalah 5. 5 dengan 6. Tapi kat mana kedudukan 5? Iaitu kedudukan nombor 5 ialah 65 tolak 50. 65 tolak 50 sama dengan
15. Cari 15. 1.5. 1.5. 1.5. Kedudukan dia adalah 1.5 daripada sisi ni. So ini adalah nombor 5. 5 turun kepada 4. 4 kita tahu garisannya kat sini. So turun pada 4. 4 duduk dekat sini. 4 pergi kepada nombor 3. 3 ke nombor 11. 11 ke nombor 4. Kan? Dah boleh lukis lah dia punya ni. Dia punya garisan objek berdasarkan pandangan sisi. Kan? Pandangan sisi, lupa cikgu nak cakap. Pandangan sisi ni sepatutnya apa yang awak nampak kan? Sepatutnya pandangan sisi ni awak nampak ini. Macam mana boleh lupa step? Awak nampak ini. Awak nampak ini. Itu je. Ini dengan ini. Yang lain awak tak nampak. So, 1, 5 buat garisan objek. 1, 2 2, 3 11, 4 11, 4 4, 5 1, 5 3, 4. Jadi sepatutnya objek awak nampak ni lah. Daripada sisi kiri. Okey, dah dapat macam tu awak unjurkan ke bahagian atas. Unjurkan ke bahagian atas. Unjurkan semua garisan ke atas. Ini keyboard garisan objek ni tak real. Tegang sangat. Okey, dah sampai ke atas. Sampai kat sudut 45 ni. Awak balas dia. Balas. So sepanjang garisan ni awak tahu apa dia bawa nombor kat sepanjang garisan ni. Macam garisan ni dia bawa nombor 1 dan 2. Yang ini dia bawa nombor 5, 4. Yang ini dia bawa nombor nombor 11 dengan 3. 11, 3. Ada yang tersembunyi tak? Macam nombor 1 ni bawah belakang dia 7. Nombor ni bawah dia 6. 4 ni bawah belakang dia 8. 4 dengan 8. Nombor 11 ni belakang dia adalah nombor 9. Nombor 3 belakang dia adalah nombor 10. Kan? Jadi kena masukkan sekali lah. 1, 2, 7. 5, 4, 6, 8. 11, 3, 9, 10. Jadi banyak sikit nombor dia. Jangan tertinggal pula. Okey, pandangan atas. Pandangan atas sepatutnya awak nampak apa? Kalau kosong tu itulah sepatutnya awak nampak. Kosong. Bahagian kosong ni itulah awak nampak daripada atas. Awak nampak 1, 7, 6, 5. 4, 8, 11, 9. Itu je awak nampak daripada pandangan atas. So awak ambil satu garisan sebagai sepandar objek dia. Inilah garisannya inilah. Ini adalah sepandar objek dia. So sepandar ni bermula dengan 1 kat sini. So 1. Ini adalah nombor 1. Garisannya ni adalah nombor 1. Daripada garisan ni kita tahulah ini adalah nombor 1. Nombor 1 kat sini. 1. Sekejap
Nombor 1. Oh. Nombor 1 dekat sini minta maaf Nombor 1 dekat sini ini garisan 1, ini garisan 1. Nampak tak? Ini garisan 1, ini garisan 1. Ini garisan 1. Sepanjang garisan ni bawa nombor 1, 5 apa ni? 4, 3, 2 kan? Garisan ni bawa nombor 11. Garisan ni bawa nombor 7, 6, 8, 9, 10 kan. So kita tengok 1 kat sini jumpa dengan 1 kat sini. Sini adalah 1. Nombor 1 kemudian sebelah dia nombor 7. 1, 7. So cari nombor 7. Nombor 7 sini garisan dia. Ini garisan 7. So 7 dekat sini. 5 mana? 5 kat sini. 6 dekat sini. Ini 5, ini nombor 6. Ini nombor 6. Ini nombor 6. Dia silang kat sini. So nak lengkaplah 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7 dah lengkap. So cari yang 4, 8, 11, 9. So 5 ni kongsi tempat dengan 4. 6 ni kongsi tempat dengan 8. 4 kat sini, 8 pun dekat sini juga. Sama. Nombor 11 apa dia nombor 11? Nombor 11 daripada atas. Oh sorry lah, ini pun nampak jugalah daripada atas. Ini pun nampak juga daripada atas. Nombor 4, 3, 11, 9, 8. So pergi 4 pergi kepada nombor 3. Kat mana kedudukan nombor 3? Ini 3. Ini pun 3. So 3 duduk dekat sini. Ini nombor 3. Ini nombor 3. Nombor 3, ini pun 3 garisan dia dekat sini. Nombor 3, nombor 11. Ini 11. Kedudukan sebelah pun sini juga. Ini adalah nombor 11. 4 kat sini. Kemudian nombor 9. Nombor 9 sini. 9 kat sini. So nombor 9 dekat sini. Jadi dah jumpa dah. Setiap titik yang sepatutnya awak nampak daripada belah atas tu. Dah jumpa dah titik dia. Maka awak boleh lukis garisan objek dia. Macam mana garisan objek dia? Awak pergi sambung setiap titik yang awak jumpa tadilah. Sambung titik tempat yang awak jumpa tadi. 1 dengan 7, 5 dengan 6, 5 dengan 6, 3, 11, 9, 3, 11, 9, lepas tu 11 kepada 4. 11 kepada 4. Nampak tak dia punya objek tu? Jadi titik-titik ni sebenarnya tak patut awak nampak macam bulat sangat. Dalam peperiksaan SPM jangan nampak sangat titik ni, sepatut awak tanda kecil je. Ataupun awak tanda dengan dengan jangka lukis ni, bagi dia lubang sikit. Supaya kita sebenarnya tak nak dia jadi titik bulat macam ni, pekat sangat. Ini sahaja untuk awak nampak sajalah. Jadi inilah bentuk-bentuk untuk pandangan atas dan juga pandangan sisi kiri. Nombor 15. Nombor 15 menunjukkan pandangan atas bagi objek A. Ini adalah pandangan atas. Kita tulis terus atas untuk objek A. Lukiskan pandangan hadapan dan sisi kanan. Hadapan dan juga sisi kanan. Jadi ini adalah hadapan. Ini adalah sisi kanan. Dia bagi maklumat apa ni? Maklumat yang dia bagi ni, yang tinggi-tinggi ni adalah maklumat sisi kanan. So awak kena settle sisi kanan dulu, barulah awak buat hadapan. So pergi kepada format asal, format untuk ortografik. Awak kena buat 4 bahagian. 1, 2, dan kemudian sudut 45. So awak nak settle yang ni dulu, lepas tu bawa yang ni. Tapi tak apa, awak unjur maklumat yang ada dulu. Awak unjurkan bahagian ni dulu.
Unjuk dulu. Unjuk dulu. Unjuk. Ha? Unjuk dulu. Ha? Okey, tak boleh buat unjuran lain sebab tidak ada lagi maklumat ni. So, yang ini awak boleh unjur juga ni. Sebab awak boleh unjur dulu. Ini pun boleh unjur dulu. Unjur satu. Bahagian bucu-bucunya ada, awak boleh unjur dulu. Ha? Ini adalah menegak, ini adalah melintang. Ha? So, awak boleh balas dulu. Ha? Boleh buat unjuran-unjuran. Ha? Ini pun awak boleh turun. Ha. Okey. Dia bagi maklumat adalah sisi kanan. Atas tak adalah dia ada lukis. Jadi hadapan suruh buat lukis halapan yang tak akhir sekali. Okey, kita buat numbering ya. 1 1 2 3 4 5 6 7. Oh, sikit je. 7. Okey. Pandangan atas sepatutnya kita nampak yang inilah yang Cikgu Lorik ni, pandangan atas. Sepatutnya awak nampak ni. Nampak yang ini. Pandangan atas. Yang lain awak tak nampak. Ha? Okey, pindahkan angka ni ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okeylah, sebab sini kritikal, kita tambah 6 kat sini. 6. 6. Oh, 6 dah ada lah. 7. Tambah sini 8. 7. 7. 8. So, ini adalah 7. Bawah dia adalah 8. 5 bawah dia adalah 6. Kan? So, kita tahu garisan ni dia bawa nombor apa. Ini adalah 1, 4, 5, 6. Garisan ni betul lah. Garisan ni bawa nombor 7 dengan 8. Garisan ni dia bawa nombor 2 dan 3 saja. Kita tahu garisan ni bawa nombor apa. So, kita tahu sepadan dia kat mana kat sini. So, pandangan hadapan apa yang sepatutnya nampak? Pandangan sisi kanan. Sorry, ini pandangan hadapan. Sisi kanan apa yang sepatutnya awak nampak? Selain daripada Lorik ni, untuk pandangan sisi kanan, sepatutnya awak nampak bahagian yang berdiri ni lah. Cikgu Lorikkan secara berdiri ni. Sepatutnya awak nampak ni lah. Sampai ke ujung ni. Ini pun awak nampak juga sebenarnya. Ataupun cikgu buat secara melintang macam ni. Ini apa awak nampak juga. Okey. Ya, curve ni dia ada mainan dia sikit. Dia berbeza sikit sebab dia ada curve. Ada lengkungan. So, bila awak pindahkan ni, so awak tetapkan awak punya base pandangan ni awak tetapkan daripada garisan ni lah. Kalau awak start pada bawah, awak tak tahu ukuran dia. Katalah awak start pada sini. Cikgu saya nak mula atas ni, nombor 3, 4 ni, 3, 4 ni pada kat sini. Boleh. So, awak tetapkan nombor 3 sini, 4 kat sini. Nombor 3 kat sini, 4 kat sini. Kan? 3, 4. 3 ni kongsi dengan 2. 4 kongsi dengan 1. Dia punya base. So, berapa tinggi? 60. Tinggi dia adalah 60. So, awak ambil pembaris, ukur 60 cm. Ukur 60 cm. So, ambil nombor 3 ni, awak tanda ke bawah. Tanda ke bawah. Iaitu 27. 27. 2 ke 7. So, awak dapat tanda kat sini adalah 7. So, awak boleh buat garisan kat nombor 7. Ini adalah base dia lah. Dia punya tapak dia. Iaitu 7. Sepanjangnya adalah nombor 7.
Okey, 2, 7 dah jumpa. Pergi pada nombor 3. 3 tempat yang sama. So, kita nak tahu kedudukan bucu dia. Kedudukan bucu yang hujung ni, yang kita nampak ni. Ini nampak lagi sebenarnya. Dia mungkin nampak lagi. Panjang jugalah nampak dia. So, kita tahu yang tu. Kita cari nombor lain dululah. Nombor 4, 1, nombor 5 apa nombor 5? Nombor 5 garisan dia 20. Nombor 5 saiz dia adalah 20 daripada 6. Ini kita tahu 6, 7, 6. Kita tahu 6. 6 dengan 5 ni tinggi dia adalah 20. Ukur 20. Ukur 20. Ini adalah 20. So, kita tahu ini adalah nombor 5. So, ini kita boleh buat garisan tegak, iaitu 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nombor 8, kita tahu kedudukan nombor 8 dekat sini. Ini nombor 8. Ini nombor 8. Nombor 8 pergi kepada nombor 7. Nombor 8 ni sebenarnya dia setara dengan nombor 7. Setara dengan nombor 5 juga. Jadi kita buat 5 hingga ke 7. 7. Kita dapat 7, 8, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Nampak ke? Dah tulis. 5, 6, 7, 8. Dah ada dah. Okey, 4, 3. Sekarang ni kita nak kena lukis daripada curve hujung ni sampai ke nombor 7. Kena lukis curve dia lah. So, macam mana nak lukis ni? Macam mana nak lukis? Cikgu pun lupa. Awak pilih je. Katalah awak pilih kedudukan dia 3 biji. 3. 1, 2, 3. Awak pilih je. Katalah awak pilih ini sebagai A, B, C. Awak pilih je. So, awak bawa dia ke sini. Satu. Dua. 3. Lepas tu awak bawa yang ini ke bawah A. 1, 2, 3. Jadi kita tak boleh nak selesaikan bahagian curve ni sebab kita tak cukup maklumat. Jadi kita kena siapkan pandangan hadapan dulu. Kita kena buat pandangan hadapan dulu. So, pandangan hadapan sepatutnya awak nampak yang Cikgu Lorik ni lah. Lorik melintang. Patut awak nampak yang ni. Yang lain awak tak nampak. Awak nampak sikit ni je. Kan? So, apa yang patut awak buat ialah awak pindahkan nombor ni ke depan yang awak nampak. So, kita pilih, sebab kita pilih level 342 kat sini, kita tahulah dia punya pandangan hadapan, dia punya level pun sama juga. Kena ambil daripada sini juga. So, kita kata ini adalah nombor 2. Sebab garisan yang sama. Nombor 2, ini garisan yang sama. Ini garisan yang sama lah. Patut boleh hunjur ke sana. Ini pun boleh hunjur ke sana juga. Okey. Tingginya pun adalah, hadapan ni adalah 7. 3 kat sini. 3,
jumpa 3 kat sini. 5 dekat sini. 5 sorry, bukan 5, 7 ha. 7 kongsi dengan 5. Yang ini nampak 8 kongsi dengan 6. So boleh lukis lah dia punya base tu. 2 3. Yang ni tak ada. Ni putus. Sampai 2, 3. 2 ni kongsi dengan 1, 3 kongsi dengan 4. So sepatutnya dia bina curve daripada sini, daripada 3 ke 7. Okey, bentuk curve dia macam mana? Yang ini bawa ke sini. Ini bawa ke sini. Ini bawa ke sini. Ini bawa ke sini. Okey, pandangan daripada pandangan hadapan ni, dia punya 3 ke 4 ni sebenarnya tak nampak curve pun, dia nampak garis lurus sebenarnya. Macam segitiga. Macam ni je. Macam tu je. Untuk garisan sampai ke sini, sampai 78 ni, dia bukan bentuk curve, dia bentuk straight macam tu. Maksudnya, untuk pandangan hadapan, awak sekadar nampak bentuk dia macam ni. Ini adalah pandangan hadapan. Awak nampak 2, 7, 3, 7, 8. Lain awak tak nampak. 7, 8. 2, 3, 7, 8. Setakat macam tu. So, bila awak nak balas ke pandangan sisi ni, awak nampak tak? Dia berhenti sampai ke sini. Berhenti sampai A, C berhenti sampai sini. B berhenti sampai sini. A berhenti sampai sini. Nampak tak? Bila dia berhenti sampai situ, ini garisan A, ini garisan B, ini garisan C kan? Ini A, B, C kan? So, awak balas je. 7 ni, memang jumpa 7 kat situ kan? Saya guna sisiku. So, 7 ni memanglah kat sini. A, awak bawa A ni, sampai jumpa A kat sini. Ni A. Kan? A ni jumpa dekat A ni. B jumpa dekat B ni. B jumpa dekat B ni. C awak jumpa C kat sini. So awak akan nampak dia punya curve ni. Daripada 3 C, B, A, lepas tu jumpa 7. So ini awak akan guna curve lah. French curve. Guna French curve. Carilah yang paling sesuai sekali. Okey, hampir mengenai. So lukis. Alamak, salah. Alah, tak ada. Guna freehand. Silap. So, bentuk untuk yang ini lah, jika awak jelaskan, sepatutnya bentuk dia macam ni lah.
sangat alat serabut. Okey. Sepatutnya nampak macam tu. Sepatutnya nampak macam tu. Dia tak mungkin jadi curve belah sini. Mesti curve daripada pandangan sisi kanan. Yang ini sebelah hadapan ni dia akan nampak garis lurus je macam. Dia tak mungkin ketiga-tiga jadi curve. Dia mesti ada satu pandangan tu dia akan jadi lurus. Jadi lurus boleh kita lukis dua ni. Okey. Sekarang menunjukkan pukul 1. Nak lagi ke? Nombor 16. Ke nak rehat dah? Tak pun cikgu akan rekod lah. Selalu cakap nak rekod tapi tak rekod-rekod. Juga cikgu tak nak rekod. Semalam cikgu dah rekod sampai nombor 16 lah. Lepas tu video tu tak jadi. Tak masuk, tak jadi. Tak tahu sebab apa. Jadi kena buat balik. Jadi penat lah hari ni cikgu ulang balik apa yang cikgu dah buat lah. Okey, cikgu rasa itu saja cikgu nak sampaikan. Ada dekat sini 5 orang lah. Aida, Ain Syafiqah, Ilya, Sumayyah dan juga Nuri Yasmin. Yang lain cikgu tak tahu. Cikgu ambil kedatangan dulu. Okey. Sekian saja, itulah yang cikgu boleh sampaikan hari ini. Nanti apa-apa nanti cikgu akan maklumkan dalam kumpulan grup WhatsApp JKT 4 Al-Batani. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.